Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, ini antara isu yang panas yang ditanyakan oleh ahli parlimen daripada PAS dan juga wakil daripada kerajaan. Jadi, apakah isu itu sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Mendengar sendiri jawapan padu daripada YB Menteri KDN, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi, tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama pencerahan ya dan juga tindakan ya yang akan dilakukan sekiranya perkara itu berlaku. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Berikutnya saya mempersilakan Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib yang berhormat Parit. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Dipertua. Soalan saya berbunyi, minta Menteri Dalam Negeri menyatakan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian bagi menangani kes kanak-kanak hilang yang dilaporkan semakin meningkat dan merekodkan sehingga 2 kes sehari dari tahun 2020 sehingga 2024. Terima kasih. Yang berhormat Menteri KDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Ketua, terima kasih. Terima kasih juga kepada rakan saya di Parlimen Parit. Saya ucapkan terima kasih keprihatinan untuk mengikuti kes kanak-kanak hilang. Berikut saya berikan reaksi. Untuk rekod, tahun 2020, kes anak-anak hilang 792. Tahun 2021, 594. Tahun 2022, 902. Tahun 2023, 779. 2024 setakat September 780. Jadi jumlah 3,847. Benar seperti soalan yang berhormat, puratanya 770 kes setahun, kurang lebih 2 kes sehari. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah ya. Yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati, 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Mari kita tengok pula kategori umur kanak-kanak yang hilang ini. Yang paling ramai umur 13 hingga 15, iaitu 54%. Umur 16 hingga 18, 37%. Yang paling ramai hilang adalah anak-anak perempuan, 74%. Memberikan anak-anak lelaki yang hilang 76%. Sebelum saya sebut usaha kerajaan, mari kita tengok puncanya. Punca ialah yang pertama, umur remaja ni dia nak cari kebebasan. Yang kedua, dia ikut kawan. Yang ketiga, dia ikut kekasih. Yang keempat, dia salah faham dengan keluarga. Mengetahui punca-punca ini, memberi peluang kepada pihak polis di 11 Jabatan Siasatan Jenayah untuk mitigate. Apakah usaha yang boleh kita buat? Usaha ini terbagi 3. Sebelum, semasa insiden hilang dilapor dan selepas. Sebelum ni yang berhormat, kita tumpukan kepada program-program kesedaran. Ya, kita buat Children Awareness Campaign. Kita buat Women Awareness Campaign. Jadi program-program kesedaran ini kita tumpukan kepada age bracket remaja yang kita sebut tadi. Untuk rekod, tahun ini saja kita buat 457 program kesedaran membabitkan 141,000 kanak-kanak. Dan kalau sudah berlaku insiden hilang, kita segera activate. Yang paling penting bila lapor hilang, yang pertama, hebahkan seluas mungkin. Kita gunakan Nur Alert. Kita masukkan dalam portal kanak-kanak hilang setelah kita minta izin ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Dan kita luaskan pencarian. Dan bila kita jumpa, barulah kita profilkan kanak-kanak ini dan keluarganya. Jadi selepas insiden kita temui, biasanya kita berikan sokongan terutama dari segi moral dan psikologi kepada keluarga yang terlibat. Sure saya ialah
berlaku saja insiden ini, kalau boleh kita minta jauh, tapi kalau berlaku, jangan tunggu melepasi 24 jam. Sebab ini melibatkan kanak-kanak, pesan saya adalah lapor segera. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Farid. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Rasanya semua kita pada hari ini khawatir dan risau dengan kejadian ini. Kerana kita juga mempunyai anak-anak. Minta lindung daripada anak-anak kita hilang sebagaimana yang telah berlaku. Satu hari dua kes. Jadi soalan saya, dan saya juga mengucapkan tahniahlah kepada kementerian, dan saya berasa lega kerana 94% rasanya tadi disebutkan anak-anak hilang ini dijumpai. Soalan saya berkaitan dengan adakah kementerian bercadang untuk memperkukuhkan sistem NUR Alert ni, National Urgent Response Alert, bagi kes kehilangan kanak-kanak ini. Kalau kita tengok dia punya angkanya tak berkurangan, bahkan kadang-kala ada yang bertambah. Itu soalan yang pertama. Kedua, adakah kementerian bercadang untuk melaksanakan sebarang undang-undang atau polisi baru yang lebih ketat berkaitan dengan keselamatan kanak-kanak? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kita jumpa semula dan ialah 96%. Bagi setiap 100, 96 kita jumpa. 4 tak dapat jumpa. Baik. Sistem amaran NUR Alert ni hanya setelah insiden kehilangan berlaku. Saya sambut baik gesaan Yang Berhormat supaya sistem ini diberikan penambahbaikan jika perlu. Saya sebut bahawa sistem amaran NUR Alert ini dia libatkan pelbagai jabatan, pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan, macam pembangunan wanita antara watak penting, Grab, SKMM dan termasuk NGO juga. Tujuan utama hebah seluas-luasnya. Barulah kita ada peluang untuk kemudiannya meningkatkan kebarangkalian menemui. Buat setakat ini, kalau kita tengok angka, bagi setiap 196 ditemui, bermaksud sistem ini bolehlah kita anggap sebagai berhasil. Baik. Spot on Yang Berhormat bila sebut apakah kita punya usaha untuk meningkatkan kesedaran ataupun undang-undang baru. Undang-undang baru saya fikir setakat ini memadai sebab bila kita jumpa dan kita profilkan kanak-kanak dan parents, kita dapati kes yang paling banyak kita buka siasatan adalah rogol. 306 Kanun Kesedaran. Rogol berkumpulan 305. Bagi kes yang sepanjang kita temui ini, kes 302 kematian yang pembunuhan ini sangat-sangat kecil. Bermaksud bila dia ikut kawan, dia ikut kekasih, dia cari kebebasan. Jadi data menunjukkan kalau itu berlaku, punca dia hilang lari pada rumah, dilapor oleh keluarga hilang, berakhir dengan kita buka fail siasatan berkait dengan kes rogol. Jadi, mari kita tengok negeri. Selangor nombor 1, nombor 2 Kedah, nombor 3 Johor. Jadi, program kesedaran kita yang saya sebut 457 tadi, kita lebihkan 3 negeri ini dan 141,000 ini adalah angka setakat tahun ini. Saya buat masa sekarang, saya berpendapat kanun keseksaan dan undang-undang yang ada memadai. Yang patut menjadi fokus dan tanggungjawab bersama kita adalah tingkatkan program kesedaran, terutama keibubapaan dan kekeluargaan. Walaupun ini bukan forte KDN, ini forte Kementerian Pembangunan Wanita, tapi kerana usaha kerjasama rakan strategik itu berlaku, polis dan Kementerian Wanita, kita tingkatkan program ini. Dan saya menggesa Yang Berhormat melalui pusat khidmat masing-masing yang sudah pun menjalankan program kesedaran, tingkatkan dan perhebatkan. Saya bersedia berkongsi data-data yang lebih meluas sebab itu akan memberikan kita panduan. Kita buat polisi tak boleh meraba-raba. It has to be a data-based policy. InsyaAllah kalau kita harap kejayaan, itu boleh kita capai. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tuan Timbalan Bertua. Soalan tambahan saya berkait dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi tentang punca kehilangan anak-anak khususnya berkenaan dengan keluarga. Apakah pihak kementerian ada saranan supaya kita
menggunakan tunjang keluarga itu sebagai satu asas untuk memastikan supaya kes ini dapat dikurangkan. Dengan itu mengadakan satu gabungan kerja di antara Kementerian Dalam Negeri khususnya dan juga Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk benar-benar melihat keluarga sebagai tunjang untuk mengelakkan daripada kes-kes kehilangan pada masa akan datang. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Ledang, dari sudut governance, Kabinet, dia ada banyak jawatankuasa khas Kabinet. Ya, jadi sudah pun ada jawatankuasa khas Kabinet berkenaan ini, termasuk Majlis Sosial Negara dan sebagainya. Dan tajuk ini memang selalu mengisi agenda perbincangan di mana Kementerian Dalam Negeri adalah sebahagian daripada jawatankuasa-jawatankuasa ini. Jadi itu adalah dari segi governance yang sudah sedia ada. Yang saya syorkan tadi ada ikhtiar di luar daripada kerajaan. Yang saya anggap ini harus mengambil pendekatan menyeluruh, melibatkan penglibatan semua. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri. Alright, so itu dia sahabat semua jawapan ya yang diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan isu kehilangan kanak-kanak, ya bukan saja kanak-kanak tapi remaja, golongan remaja dan sebagainya. Walau bagaimanapun dari segi peratusan ditemui balik itu menunjukkan satu peratusan yang membanggakan. Begitu tinggi ya 95%. Ya, maksudnya begitu ramai juga yang ditemui semula, kecuali lah ya mereka ini mungkin dijual ataupun dihantar ke negara lain. Mungkin itu menyukarkan lah ya untuk ditemui dan sebagainya. Apapun tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Saifuddin dan juga Kementerian KIDN dalam melaksanakan tugas yang mantap itu. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan yang Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.